anda sedang menonton Warisan Kita. Dan masih lagi bersama saya, Asmida. Baiklah, tradisi Lipur Lara merupakan salah satu bentuk kesenian yang telah wujud di dalam hampir setiap masyarakat di seluruh dunia sejak dahulu kala lagi. Dan kesenian ini telah pun tercipta sebelum manusia mempunyai sistem berkomunikasi secara tulisan. Seni bercerita juga merupakan salah satu bentuk hiburan yang terawal tercipta dalam sejarah peradaban manusia. Tak dinafikan, Lipur Lara merupakan salah satu sumber hiburan yang terpenting pada suatu masa dahulu. Kerana pada zaman primitif lagi, manusia memang mempunyai keperluan untuk menghiburkan diri, keluarga dan juga komuniti mereka dengan cara yang tersendiri. Jadi mereka berhibur untuk melepaskan lelah setelah penat bekerja sepanjang hari sebagai nelayan, pemburu ataupun petani. Dalam negara kita terdapat beberapa bentuk seni Lipur Lara yang pernah wujud dan juga terkenal di beberapa buah negeri. Contohnya di negeri Perlis adanya awang batil, di Kedah adanya awang belanga, di negeri Pahang ada tukang cerita dan di negeri Kelantan ini adanya selampit. Selampit boleh didefinisikan sebagai satu bentuk seni Lipur Lara yang terdapat di negeri Kelantan. Dan si penceritanya atau penglipur lara dipanggil sebagai Tok Selampit. Biasanya, Tok Selampit akan menggunakan alat muzik rebab untuk mengiringi persembahan mereka. Manakala di negeri-negeri lain, penglipur lara akan menggunakan alat seperti belanga, batil, biola ataupun rebana sebagai alat muzik iringan. Inilah dia bersama-sama dengan saya, seorang pengkaji budaya daripada USM. Beliau merupakan karyawan tamu di Pusat Pengajian Seni di USM. Nama beliau ialah Tuan Cik Mat Jusoh, atau kita mesra memanggil beliau sebagai Pak Mat. Khabar Pak Mat? Baik. Alhamdulillah. Okay, jadi Pak Mat, topik kita minggu ini adalah selampit. Jadi kita nak tahu Pak Mat, daripada mana asalnya selampit ni? Setakat ni kita tak dapat tahu punca sebenar. Selampit ni berasal daripada mana. Cuma kalau merujuk kepada cerita selampit yang asal, iaitu ada sebuah negeri yang tempat selampit itu sendiri. Tapi kena ingat, selampit itu nama-nama orang tau. Dipanggil budak selampit. Selampit itu artinya menceritakan kisah. Maksud selampit maksud selampit itu. Jadi berasal daripada negeri, dia panggil dalam cerita selampit negeri Seranti Jantuh Segedung Dua. Jadi mengikut keterangan Tok Selampit Makno Merah arwah dah sekarang ni, bahawa itu adalah nama negeri Perak pada masa dahulu. Pak Mat rasa selain daripada karakter-karakter yang berbagai-bagai dalam cerita ni, apa lagi menariknya persembahan selampit ni? Tok Selampit nombor satu, dia naklah menguasai semua dialog untuk semua watak dalam cerita tu. Sebab dia seorang. Dia seorang je. Betul? Dia ni macam, kalau dalam cerita dia panggil apa, monolog. Monolog. Lebih kurang itulah. Sebab dia berseorang. Dia seorang. Dia menguasai semua. Dialah sebagai narrator, dialah sebagai memegang watak. Dia kena menguasai. Dan setiap dialog dia tu, dia ada intonasi dia. Intonasi dia itu diserta dengan bantuan alat rebab tu untuk menguatkan lagi tu. Itu yang menarik. Ada tak pergerakan-pergerakan yang tertentu di dalam persembahan selampit? Ada tak? Pergerakan dia tidak lebih pada duduk, dia boleh bebas bergerak gini lah. Sebab rebab di tangan lah. Dia tak boleh nak berdiri, nak kesana kemari sebab ada rebab di tangan. Faham maknanya. Tapi dari segi dialog, dia boleh cakap apa saja, boleh buat apa sajalah. Maknanya kreativiti dia dari segi itu, dan juga mungkin ada sound effect kata, dengan alat muzik rebab itu. Menarik. Selain daripada sound effect kan, alat muzik rebab ni digunakan dalam selampit kan Pak Mat. Jadi kita nak tahu apa lagi fungsi rebab ni dalam selampit. Banyak. Pertama sekali
dari segi dia ikut tiun dialog tinggi rendah, tiun mesti sama. Oh, maknanya berdialog sama dengan tiun rebab. Ya. Satu. Yang kedua, nyanyian. Dalam tu ada nyanyian tu. Dalam nyanyian biasalah macam Mak Yung kan. Nyanyian tu dia ikut tiun juga. Lepas tu dia meniru suara alam. Suara binatang. Suara ulat bunyi. Macam mana bunyi suara ulat, Pak Mat? Suara ulat. Saja nak usik, Pak. Suara ulat dia tak gesek selalu je. Dia pakai tangi sebelah ni. Ketik-ketik macam ulat-ulat. Ulat dekat kayu lah macam tu katanya. Dia bergerak-gerak tu kan. Dia pakai sebelah sini. Ketik-ketik dia bunyi pandai dia buat tu. Satu bunyi buka pintu, tutup pintu. Engsel yang macam engsel tak ada minyak tak. Dia boleh, semua dia boleh buat. Tok Selampit ni kena kreatif lah maknanya. Dia sangat-sangat kreatif. Sebab dia nak menghidupkan cerita. Tak ada bantuan lain. Dia seorang je. Jadi inilah bantuan dia. Sebab banyak membantu. Jadi Pak Mat, kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi berkongsi dengan warisan kita. Saya rasa penonton pun banyak mendapat info dan juga maklumat daripada Pak Mat. Jadi seperti biasa, kita akan berjumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Betul. Kesenian Selampit ini mungkin dapat diselamatkan daripada kepupusan. Jadi untuk mencapai matlamat ini, semua pihak harus memainkan peranan masing-masing supaya dapat melestarikan kesenian ini. Jadi mari kita minta pendapat daripada Pegawai Kebudayaan Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Kelantan, iaitu Encik Nazali Wahab. Senu bakal berhama. Jadi mimpi tu aku ni bukan sebagai mimpi tu aku. Sekarang berada di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Kelantan dan bersama-sama dengan saya merupakan seorang pegawai penyelidik di JKKN Kelantan, iaitu Encik Nazali. Terima kasih Encik Nazali kerana sudi bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi tapi saya ada dengar yang baru-baru ni saya dapat tahu ada seorang Tok Selampit yang dikatakan aktif membuat persembahan. Tapi boleh tak Cik Nazali ceritakan tentang beliau, tentang Tok Selampit ni? Okay, secara umum, Selampit ni ketika dulu banyak ada di daerah-daerah ini dia mengikut perkembangan dari segi Maitri dan juga Ayung. Bahawa ini adalah 2-3 orang tokoh yang telah diketengahkan, khususnya generasi baru. Generasi baru, contohnya seperti Mak Deris, Farid Ramli, orang yang generasi baru, dan juga orang lama seperti Abah Hassan Jantan, Abah Hassan Kauduri, Abah Hassan Kuala Kelawang. Itu orang-orang yang orang lama yang masih lagi setia dengan Selampit. Alhamdulillah. Maknanya masih ada lagi tokoh dan juga pelapis di negeri Kelantan ini ya. Dalam masa yang sama Tok Selampit tu dia kena jaga penjarian, dia kena jaga tangan kiri, dia nak ingat lagu, dia nak ingat cerita, nak ingat skrip. Tapi macam tadi tu saya lebih pada spontan. Cuma kita tahu perjalanan cerita. So kita improvise saja, improvisasi supaya cerita itu dapat disampaikanlah kepada penonton. Encik Nazali sendiri, apakah harapan Encik Nazali terhadap kesenian ini supaya tak dilupakan ataupun semakin terabai? Moga-moga lah Selampit ini sebenarnya bukan setakat bilang tinggal pada namanya. Suatu hari setelah diadakan beberapa sesi kelas, bimbingan dan sebagainya, maka laman yang akan ditimbulkan dalam bidang Selampit ini dan akan secara automatically pewaris itu akan wujud dengan sendiri. Dan diharaplah Selampit ini akan menjadi satu
seni budaya pantai yang kekal untuk generasi akan datang. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab apa? Tarik Selampit ni menarik. Dia persembahan solo seorang pencerita dengan alat muziknya, tetapi boleh menghasilkan pelbagai bunyi dan juga lagu dengan persembahan solo beliau. Jadi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Nazali kerana sudi bersama-sama dengan kita hari ini, dan kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Saya merupakan seorang Tok Selampit yang dipanggil sebagai Pak Hassan. Tapi nama penuh beliau sebenarnya lain. Nama penuh Pak Hassan apa? Zulkifli bin Yusuf. Zulkifli bin Yusuf. Daripada mana datang nama Hassan tu? Asal kawan-kawan glamour. Oh, glamour, nama glamour lah. Okey, jadi Pak Hassan terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan warisan kita pada hari ini ya. Jadi saya ni nak tanya dengan Pak Hassan sebab Tok Selampit ni kira dah lama yang dah ramai yang tak ada. Jadi Pak Hassan ni salah seorang kira pewaris ataupun pengganti baru permainan tarik Selampit ni. Jadi Pak Hassan kita nak tanya, sejak bila Pak Hassan mula membuat persembahan Selampit? Pasal persembahan Selampit ni dah lama jugalah. Dalam banyak tahun jugalah. Agak-agak dalam berapa tahun tu? Ada 15 tahun jugalah. Agak-agaknya lah. Daripada mana Pak Hassan belajar main tarik Selampit ni? Siapa tok gurunya? Guru Pak Hassannya dulu orang tua Pak Hassan sebagai ayah angkat lah. Jadi ke awal panggil Ta'awun Kuda. Jadi dia lah yang ajar. Dia ajar Pak Hassan main rebak, Pak Hassan main petri, dia lah ajar Pak Hassan ni, ajar Pak Hassan main sunai. Sejak umur berapa semasa tu? Masa tu umur lebih kurang dalam 40 lebih lah. Jadi lebih dalam ada kakaknya 50 juga lah. Kurang agak-agak lah. Tak ingat kan. Jadi sejak agaknya bila sebelum Pak Hassan buat persembahan Selampit kan, berapa lama Pak Hassan kira latihan persiapan tu sebelum jadi Tok Selampit? Jadi sebab buat persembahan 1 minggu siap dia lah. Ada skrip mau pasal hampas skrip atas permintaan si nak Selampit lah. Berapa lama latihan dan training tu sebelum nak jadi Tok Selampit, sebelum nak buat persembahan tu? Berapa lama training? Berapa tahun agaknya? Itu banyaknya tahun lah. Pasal dia rebak ni cakap sama dengan mulut. Ya. Mulut babu tapi sebelum Pak Hassan main Selampit ni, Pak Hassan buat persembahan lain dulu kan? Kemudian baru Selampit. Mula-mula dulu main apa dia? Pasal dulu main teri. Main teri. Pasal nak main teri, main mayu, watak mayu, watak wayang kulit. Sunai pun boleh sikit untuk silap untuk duri kahwin. Betapa berbakatnya lah Pak Hassan ni. Jadi agak-agaknya berapa cerita yang Pak Hassan hafal dalam persembahan Pak Hassan? Cerita Pak Hassan ni kadang-kadang Pak Hassan tengah atas tempat masa lah. Seperti cerita Pak Kenduri, cerita macam ni. Tempat sekolah, cerita macam ni. Macam-macam cerita lah. Cerita macam apa, cerita dewa ni, cerita sebang siapa isteri tutua Mekika Menatu, kayak dewa muda. Itu yang Pak Hassan hafal. Tapi kalau cerita lain ada pasti kena ubah lah ya. Kalau ada cerita-cerita yang berkaitan dengan hal-hal semasa, so ceritanya pun berkaitan hal semasa. Dulu kita pasal bawa arwah tu guru, kita dia tajuk pasal cerita petani dan nelayan. Petani dan nelayan. Petani nelayan.
kita lah. Tani terbiar macam-macam ni. Macam cari lah. Di lautan dalam cari ikan. Saya sobat tak ada orang nak boleh rezeki. Pak Hassan tulis sendiri? Cari sendiri. Wow. Dan kata tajuk lah. Jadi Pak Hassan nak tanya, selama Pak Hassan menjadi Tok Selampit ni, apa cabaran yang pernah Pak Hassan hadapi? Cabaran pernah Pak Hassan ni kadang-kadang menyedihkan. Seperti apa tu? Supaya siapa saya cerita, satu cerita. Pasal-pasal lah. Mengeluarkan air mata. Sedih. Kenapa? Kerana cerita tu memang sedih? Sedih. Contohnya seperti apa Pak Hassan? Pasal gini, pasal cerita kan. Dia main sendiri. Kita kata kita boleh mesti macam mana Rina gitu masih ni macam keluar lah. Ataupun sebenarnya Pak Hassan sendiri pernah mengalami dalam hidup Pak Hassan apa yang Pak Hassan ceritakan tu ya, kisah hidup sendiri. Sebab tu bila kita cerita tu kita terasa dalam hati kan. Bila kita terasa, bila orang tunggu pun dia cerita. Iyalah. Dan kita boleh main-main ni, orang tak suka. Itulah dia cabaran ataupun kesusahannya menjadi Tok Selampit ni. Betul. Kita boleh mesti orang nak kayu. Katanya dulu-dulu Tok Selampit ni orang yang tak nampak, tak ada penglihatan dia. Dulu orang Tok Selampit ni orang cacat penglihatan lah. Dia cari rezeki dia. Betul-betul lah dia orang miskin. Betul, memang betul. Apa tak ada duduk kan. Rumah pun tak ada. Pergi kampung ni, dia buat satu sini. Pergi kampung ni. Dia lah. Yalah. Tapi dalam banyak-banyak kisah cerita Selampit, apa yang menjadi kegemaran Pak Hassan? Kegemaran Pak Hassan ni, kegemaran Pak Hassan Selampit ni, cerita komedi ada dekat rumah. Komedi, apa-apa pun komedi lah. Itu yang susahnya Pak Hassan. Bila sedih, kita kena menghayati watak sedih. Tapi tiba-tiba ada watak kelakar komedi ke? Kena ada komedi. Kena komedi pula. Pak Hassan main wayang kulit. Wayang kulit. Kita tahu wayang kulit. Macam tu lah. Betul. Kalau watak garang pentul-pentul pun ada. Jadi Pak Hassan ada tak Pak Hassan turunkan ilmu Selampit ni kepada generasi baru, atau mungkin Pak Hassan nak mencari pelapis baru? Mungkin ada yang sedang menonton warisan kita ni, sedang menonton nak menuntut ilmu daripada Pak Hassan. Apa harapan Pak Hassan? Jadi sekarang ni ada satu orang budak tu dia berminat lah. Dia Pak Hassan tu dia. Pak Hassan sedang mendidik dia. Setelah 25 tahun, kita kehilangan beberapa orang Tok Selampit yang hebat. Namun kini, terdapat seorang Tok Selampit yang biasa membawa persembahan tapi beliau kurang diketengahkan. Jadi marilah kita sama-sama saksikan persembahan beliau daripada Pak Hassan Jantan, atau nama sebenar beliau Zulkifli bin Yusof, dari Kampung Kota Baru, dengan cerita beliau Mertua Benci Menantu. Jadi jangan lupa untuk bersama saya Asmida di episod yang akan datang dalam Warisan Kita. Tapi dia tak sibuk. Sebabnya mana-mana dia nak carilah. Nanti yang amat-amat comel, yang amat-amat lawa kata ada dah nak banding. Nanti dia comel sekali. Adalah satu hari kerja dia ni mak ibu ayu mak panggil betul ni jual lah kayu api. Jual kayu api. Jual lah pucuk gagal kena kedah bugi, kedah sago. Belai-belai ita tak tengok nak carilah. Nanti yang amat comel. Jalanlah dia, jalan getek, nanya getek. Kila kiri tulis, kau kanan duk perhati tengok
adalah seorang budak. Adalah budak selok rupa. Duk mega-mega di kedai bugi, kedai selaga lalu sila tengok comel sungguh budak ni. Nama apa pun aku tak tahu juga. Tapi habis aku nak pergi tanya. Ayah ni budak. Mu nama apa budak? Asal usul dari mana budak? Jawabnya budak ni. Amo ni bono. Tak ada ayah, tak ada juga ibu duduk lah. Kata orang dengan orang tu. Duduklah dengan ruak pakai jenis dia lah Allah. Utia saudara bayu tu. Masuk dia lah duk peru ambo mok bono. Jatuh sekarang lah ni dia pun tak ada dah tinggal lama seorang diri. Utia sungguh ke ini budak katalah mok ibu ayu. Gini lah seorang budak. Jadi aku peru mula seorang budak. Duduklah di rumah aku. Nak duduk guana lah mok bono. Amu harta tak ada waris, tak ada. Saya sobat pun tak ada yatim tubuh sepatih kara lah. Di ampun mok